Seronoknya boleh tukar design. Ya, customer nak design apa, kita semua boleh ikut dia. Kita melihat ada potensi bahan tempatan iaitu local material yang kita bangunkan untuk kegunaan industri, khususnya industri kraft tekstil. Buat blok batik ni memang kesukaan Pak Ya. Mana bukan kata hobi dak. Ibarat benda ni kalau orang tengok memang susah. Bagi Pak Ya ni ibarat kata kacang, jenis kacang tu boleh dimakan pohu je, lembut je. Inovasi terbaru yang dibangunkan oleh Kraftangan Malaysia adalah batik tanah liat. Jadi kalau dari segi Kak Ani, tanah liat ni memang kos dia memang rendah sangat-sangat. Negerinya kaya dengan adat tradisi, warisan seni dan kraf. Ia boleh dilihat pada tekstil Melayu yang berkualiti tinggi seperti batik Terengganu. Keunikannya bukan sahaja terletak kepada corak atau motif yang pelbagai, tetapi juga cara pembuatan. Beridentitikan sempadan lilin dalam pemisahan warna atau corak, batik adalah satu daripada kraf Malaysia yang berjaya ke pasaran antarabangsa. Seiring dengan popularitinya, peralatan dan teknik pembuatan telah diberi nafas baharu dari perkembangan teknologi. Daripada penggunaan blok kayu kepada blok yang diperbuat daripada kepingan logam, zinc, besi dan tembaga. Proses penghasilan blok dan corak batik tidaklah semudah yang disangka. Ia memerlukan fokus dan ketekunan yang tinggi. Zakaria Ismail, 62 tahun atau lebih selesa dikenali Pok Ya, sememangnya tidak asing dalam dunia penghasilan batik tanah air. Kehalusan hasil kerja tangannya tidak dapat disangka lagi. Dia satu-satunya pakar pembuat blok batik di Terengganu yang masih aktif hingga kini. Asal-usulnya buat Pak Ya ni suka berjinak dengan blok batik ni daripada umur 9 tahun lagi. Pergilah jalan-jalan dekat orang buat blok batik ni, ada satu pengusaha blok di kampung Pak Ya tu. Jadi dia kata, kamu ni minat juga ni, hari-hari Pak Ya pergi. Balik sekolah pergi. Kamu nak belajar ke? Kata, ginilah nak belajar, dia suruh cari ting ni dulu. Dah banyak, bila Pak Ya cari tu dah banyak, dia kata, kamu ni belajar guting je lah. Guting. Mana kopek lah. Belajarlah guting. Sampai pecah tangan-tangan ni. Tak pandai lagi kan. Lepas tu belajar bentuk. Lepas belajar betul, lama belajar betul dalam 2-3 bulan. Lepas tu dia ajar peteri pula. Dapat satu kepingan. Ini saiz dia untuk buat blok batik. Buat blok batik ni memang kesukaan Pak Ya. Mana bukan kata hobi dak. Memang daripada dulu belajar, memang dia cepat boleh duit lah. Cepat boleh duit, tapi tak banyak lah mana dulu. Masa blok, kata contohnya kalau besar ni, harga dia tak mahal, dalam RM30 je.
Tapi minat yang mendalang tu jadi sebab jadi gitu. Minat buat blok ni. Ibarat benda ni kalau orang tengok memang susah. Bagi Pak Yah ni ibarat kata kacang, jenis kacang tu boleh dimakan pohu je, lembut je. Seronoknya boleh tukar design. Ya, customer nak design apa, kita semua boleh ikut dia. Kadang-kadang kita nasihat orang batik, dia kata macam ni dak molek sikit, kalau cok jadi gini-gini. Pak Yah dah tahu dah, sebab Pak Yah tu tahu juga bahagian batik. Di awal pembabitannya 50 tahun lalu, 2 minggu masa diperlukan untuk menyiapkan satu-satu blok kerana corak yang padat. Kini, hanya dengan sehari saja, Pok Yah dapat menghasilkannya. Pada umur 19 tahun, Pok Yah mendapat tawaran dari MARA untuk menyambung pelajarannya di Indonesia dan kembali ke Terengganu 5 tahun kemudian. Seterusnya, membuat batik menggunakan teknik yang dipelajarinya dari negara itu. Wedding lah nak kena kemas tu. Kalau tak kemas tak jadi. Mana timah tu turun jatuh ke separuh body bawah. Baru kekuatan dia ada. Payah suka satu-satu. Bila pak tekan gini-gini, wedding lalu. Nanti ke wedding kemudian banyak baru siap. Nak wedding kadang-kadang tertinggal. Ini siap satu, pasang satu. Siap satu, pasang satu. Bila dah selesai, baru okey. Dahulu, pengusaha batik menggunakan tumbuhan sekeliling mereka untuk membentuk corak. Payah pernah, kalau cikgu sekolah tu bawa putih kelapa, batang pisang, ubi kentang. Kata, buat apa cikgu ni? Nak pergi nampak sayur ke? Dia suruh murid-murid bawa semualah. Beberapa sampai di sekolah masuk seni lokis tu, dia bagilah kertas satu, bagi mana. Cok gini tunjuk, cok gini. Masa tu dah ada orang buat batik ni. Dah ada, tapi Pak Yah tu tak pergi lagi. Pak awak batik tu cara mana pun tak tahu. Cuma sekolah yang bagi tahu. Cara dia buat blok kayu tak usah mana. Lebih senang buat blok kayu pada blok batik, blok ni. Sebab dia ambil kertas, dia paku becik 4-4 bagi jangan dia lari. Cuma tak cari tekak tu ikut je. Tapi kita dah buang, ikut dia dah jadi design tu. Di kayu tu, ikut je lah. Macam blok ni ada bahaya dia. Blok kayu pun ada bahaya dia. Sebab blok kayu debu dia. Debu dia terbang masuk ni. Yang ni kalau asid. Asid dia kadang hari-hari kita tidur. Sebab nak pakai mask selalu tak sedap tak. Paksa kena buang. Kadang-kadang sekali mari angin suruh masuk. Masuk terasa. Lepas tu pergi daripada blok kayu, Pak Yah pun belajar yang ni. Terlibat yang blok ni. Tapi mula-mula ni bukan temaga gini lah. Dia asalnya ni. Tank biasa. Sebab dulu temaga tu ada dah. Tapi orang tak terfikir lagi sebab tank ni lebih baik dengan lagi daripada temaga. Kurangnya pendedahan dan persekitaran kerja yang memerlukan disiplin serta komitmen yang tinggi membuatkan ramai generasi muda tidak berminat menceburi seni pembuatan blok ini. Mereka lebih cenderung bekerja dalam sektor pekerjaan yang lebih selesa dan gaji yang lumayan. Dia anak Pak Yah 5 orang. Semua pandai buat blok. Tapi minat tak ada. Kalau anak Pak Yah seorang tu yang duduk bilik ni. Kalau buat solder tu, boleh kata macam pembaris. Lebih baik dia pada Pak Yah. Buat blok pun dia pandai, dia patri, halu, mana baik. Tapi minat tu tak ada. Mana kalau ada peminat ada nak buat blok batik, dia minat nak buat blok batik boleh, tak ada masalah. Sebab Pak Yah ni bukan kata nak cari pewaris orang. Cikgu Pak Yah boleh jadi Pak Yah anak murid pelapis. Apa Pak Yah tak boleh. Belum Pak Yah Allah yarham. Nak ada sekarang biarlah tak pandai apa. Korang ada belajar orang siapa? Pak Yah. Selain menerima tempahan rekaan blok batik, Pok Yah
turut menerima undangan untuk memberikan tujuh ajar bukan sahaja di dalam malah di luar negara. Pok Ya berharap dapat mewariskan kemahiran pembuatan blok batik kepada generasi muda agar khazanah warisan ini tidak pupus ditelan zaman, memandangkan kini hanya dia seorang sahaja yang berkemahiran menghasilkan sarang blok batik di Terengganu. Rahani Zakaria, 58 tahun, lebih mesra disapa Kak Ani, antara pengusaha batik. Kehalusan dan kekemasan kerja tangan Pok Ya membuatkan pasangan suami isteri ini meminta Pok Ya membuat blok batik yang telah direka mereka sendiri. Pada proyek awal dulu, Kak Ani buka ni dengan satu pemidang ni je. Dengan bermodalkan RM500. RM500 tu nak beli kain, nak beli dye, nak beli semua nak beli masa tu. Tapi tak beli banyak-banyak lah. Macam sekarang ni beli pakai drum, dulu beli kilo, macam sedikit tu untuk 10 kilo untuk nak rendam kain sikit je. Bukan kita buat production macam gini. Kita buat hari ni, kalau kita rasa kita nak buat $2, kita buat je $2. Sebab kita kerja sendiri. Kak ni tak mau keluar daripada rumah apa semua. Nak kerja macam duduk dekat rumah. Dan macam sekarang ni orang kerja kat rumah senang. Online je kan. Kita masa kita buat tu, kita tak ada online apa semua. Telefon pun tak ada lagi masa tu. Hanya telefon rumah je. Jadi kita cuba cara gini lah. Dengan arus kemajuan teknologi yang terus hebat merentasi batasan, satu inovasi telah dilakukan sebagai alternatif kepada batik sedia ada. Terengganu antara pengeluar batik menyambut baik kajian yang dilakukan oleh pihak kraftangan Malaysia melalui kaedah baru ini, iaitu tanah liat. Inovasi terbaru yang dibangunkan oleh Kraftangan Malaysia adalah batik tanah liat, di mana kita melihat ada potensi bahan tempatan iaitu local material yang kita bangunkan untuk kegunaan industri, khususnya industri kraft tekstil. Jadi kita melihat potensi tanah liat di negara ini boleh dibangunkan dan dijadikan sebagai bahan penghalang warna. Idea asalnya adalah semasa lawatan pengurusan Kraftangan Malaysia ke International Craft Award di India pada tahun 2019, di mana telah melihat di sana penghasilan batik menggunakan tanah liat. Jadi kita menggunakan konsep adopt and adapt, iaitu kita melihat rujukan dan kita apply dia di negara kita lah melalui Kraftangan Malaysia dalam melaksanakan satu inovasi. Jadi daripada situ kita merasakan satu potensi bahan lokal kita ni dibangunkan, ya, sebab tanah liat boleh didapat di mana-mana, cuma berbeza dari segi dia punya konten dengan dia punya struktur tanah itulah. Jadi kita melihat sangat besar potensi ini untuk kita bangunkan bahan-bahan tempatan sebagai bahan pembuatan batik. Kelebihan dia macam yang saya maksud tadi, iaitu dari segi penjimatan kos. Lepas tu dia punya tu go green. Lepas tu kita nak jadikan bahan tanah liat ni sebagai bahan penggantian lilin. Kajian yang dimulakan di Pusat Inovasi Seramik dan Tanah Liat di Perak ini bertujuan melihat potensi tanah dijadikan bahan penghalang warna untuk pembatikan. Tidak semua tanah liat boleh digunakan untuk batik. Ini kerana tanah di setiap negeri adalah berbeza. Kak Ani dan suami, Abang Long,
adalah antara 16 usahawan batik yang terpilih dalam program pembangunan kemahiran komuniti kraf batik Kuala Terengganu mengakui kelebihan batik tanah liat ini. Bagi Kak Anis, batik lilin ni dia banyak menggunakan kos lah, menggunakan perbelanjaan sikit lah. Dari segi kalau lilin ni kita kena kena campur lilin dengan campur rosin untuk menguatkan lukisan kita. Lagi satu kita kena guna bahan api. Bahan api selagi kita melukis lagi tu kita panaskan lilin tu. Kalau kita tak panas dia akan jadi pekat, tak boleh nak melukis. Batik clay ni diguna daripada tanah liat yang sudah diproses. Lepas tu kita ada bahan campuran dia lah, seperti gandum, lepas tu pemutih kita adungkan jadi macam pekatan. Ya, pekatan lah untuk kita nak blokkan, nak guna untuk buat design tu. Bahan tu belanja dia tak banyak. Dia tak guna bahan api, cuma dia guna benda tu sahaja. Dengan warna yang kita nak warnakan kain tu. Jadi kalau dari segi Kak Ani, tanah liat ni memang kos dia memang rendah sangat-sangat. Pada pekat ni, Kak ni nampaknya lebihnya kalau kita buat kerja sendiri. Kalau kita buat kerja sendiri memang kita tak perlu pakai pekerja. Kalau kita tak buat sendiri kita kena pakai juga pekerja, tapi pekerja tak ramai lah. Dalam 2 orang. Kalau yang ni nak kena ramai. Kalau pekerja tu kreatif seorang pun boleh buat. Tu je. Cumanya dari segi kos tadilah kata dia tak melibatkan bahan api. Kos dia memang murah lah, memang murah sangat-sangat. Teknik clay ni dia boleh buat dalam 2 cara. Cara yang pertama, kita terus ke kain putih dan diklaykan. Lepas tu kita terus marblekan. Lepas marble, kita basuh-basuh, siap. Teknik yang kedua, kain putih tu dimarblekan terlebih dahulu, dibersihkan dan jemur kering, lepas tu baru kita buat clay atasnya. Kain yang telah kering dijemur akan dimasukkan ke dalam bahan kimia Neptor selama 10 hingga 15 saat sebelum dibilas dengan air sejuk bagi menguatkan warna. Kain akan digosok bagi menghilangkan kesan tanah liat sebelum dijemur sekali lagi.
Tanpa usaha memperkasa dan melestari seni kreatif ini, warisan tradisi akan ditelan zaman. Penyelidikan dan inovasi batik perlu dijalankan secara berterusan bagi memperkasa dan melonjakkan industri kreatif ini ke tahap lebih tinggi.